Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah kita pada malam ni dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana pada malam ni kita diberi lagi peluang untuk bersama-sama. Terima kasih kepada pihak pengurusan masjid Sayyidina Ali bin Abi Talib Bukit Sekilau. InsyaAllah hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ni saya akan berkongsi dengan tuan-tuan hadirin hadirat tentang satu tajuk lagi, iaitu penipuan kegiatan tarik duit dari alam ghaib. Rasanya tajuk ni tak lagi ya? Kedah? Tak lagi Jadi penipuan tarik duit dari alam ghaib. Tuan-tuan mungkin pernah ada yang terlibat dekat Bukit Sekilau. Yang saya tahu pernah kena dekat bukit apa tu, Berserah tu, ada satu bukit tu, bukit apa dia panggil tu. Selalu ada kegiatan tarik duit kat situ. Dan saya pernah dengar ada seorang ustaz daripada KL pun ada terlibat dekat situ. Terlibat juga, dia tarik emas. Tarik emas, tarik duit, tarik emas, tarik apa barang-barang antik, dari barang-barang lama, harta karun dari perut bumi. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan cuba kupas isu ni, sebab perkara ni bukan hanya berlaku kepada orang biasa. Kalau saya kata tadi agamawan, orang terlibat dalam perubatan Islam, dan dalam beberapa peristiwa yang saya pernah temui melibatkan orang akademik juga, bukan orang calon-calon orang. Okey. Kisah pertama berlaku dari universiti di Lembah Kelang, sebuah universiti di Lembah Kelang, yang mana kisah ni diceritakan oleh guru saya sendiri, berlaku kepada sahabat beliau, bukan orang biasa, seorang pensyarah di Fakulti Pengajian Islam di sebuah universiti di Lembah Kelang. Pensyarah ni pada sekitar tahun 80-an telah ditipu hampir 200,000. Ni tuan-tuan, kalau tahun 80-an 90-an 200,000 ni, kalau zaman sekarang ni besarlah jumlahnya. Jadi apa yang berlaku dalam kisah ni ialah pensyarah ni dia kata apa? Dia kata dia terlibat dalam penubuhan syarikat kewangan Islam yang terbesar di dunia. Ketika itu banyaklah bank Islam, takaful baru naik kan. Jadi dia kata dia pun terlibat juga, dan dia kata seluruh kerajaan Islam di dunia ni, termasuklah Arab Saudi, Kuwait, semua tu akan jadi pelanggan kepada syarikat kewangan ini. Apa yang dia kata? Dia kata sumber kewangan yang besar ini datang daripada Allah secara langsung. Itu dia beritahu pada guru saya lah. Dia kata, Ustaz, saya dah dapat jaminan daripada rakan-rakan kongsi bahawa kita akan dapat duit tu secara langsung, dan mana duit yang Allah datangkan kepadanya itu telah dilihatnya melaut sejauh mata memandang. Dia kata sampai tahap, dia kata bilik tu, satu bilik tu 20 kali 20 tu penuh dengan duit ringgit, dan meja dekat rumah dia tu pun dah jadi lenduk dah, sebab banyak sangat duit atas tu. Dia nampak, dia kata, dengan mata kepala. Dan dia kata apa? Dia kata yang buat kerja sama dengan ni, partner dia ni ialah seorang kawan dia, seorang wali Allah. Ni masalah berlaku ni. Dia kata ni wali Allah yang tengah siapkan kertas kerja, dan orang itu, kawan yang dikata wali Allah itu, sering ke Mekah, dan dalam beberapa langkah je boleh sampai ke Mekah. Dan wali Allah ni selalu berbincang dengan Nabi SAW dalam Kaabah mengenai projek ni. Tak jumpa tempat lain, tempat dekat Kaabah jumpa Nabi sendiri. Dan jika Nabi SAW memberi lampu hijau, maka syarikat kewangan tersebut akan mula beroperasi. Jadi bila disebut wali Allah,
dalam Kaabah, di Mekah dan berkait dengan Nabi, maka orang pesyaran ni percayalah, percaya. Sedangkan kalau kita tengok sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika ditawarkan supaya Bukit Uhud tu sedia jadi emas, pun Nabi tak nak, apatah lagi duit yang tak tahu daripada mana datang ni. Ini guru saya cerita tahun berlaku dalam 80-90-an dulu, yang saya sendiri jumpa dekat Sungai Isap, ada orang dia boleh bercakap direct dengan Nabi. Dia kata dia melabur dalam hartanah ni, dia rujukkan dia Rasulullah SAW. Kalau kita bercakap dengan dia ni tentang pelaburan tanah-tanah ni, dia kata kejap saya masuk bilik jap nak tanya Nabi. Balik dia masuk bilik tanya, kemudian keluar, betul Nabi dah kata okey. Ada berlaku, dan kita pun susah juga nak atasi sebab dia pandai apa berselindung. Baik, itu kes pertama. Kes kedua berlaku di Johor, iaitu dia orang peram duit dalam tempayan. Ini pun sama juga, tadi dia tunjuk duit tu untuk apa ditarik. Dalam tempayan ni, kaedah ni dilakukan oleh orang yang mahir dalam ilmu pukau dan juga penipuan. Duit diletakkan dalam satu bekas, dan sesudah sampai tempoh, duit akan menjadi berganda banyaknya. Dia ambil, biasa dia letak dalam bekas lah, dia apa, kadang-kadang kotak, dia tutup dengan kain dan sebagainya. Bagi meyakinkan mangsa, biasanya mangsa diarahkan cuba dulu sejumlah dalam RM1,000, letak dulu RM1,000. Seminggu kemudian apabila dibuka bekas simpanan duit itu, tiba-tiba duit menjadi RM5,000. Tuan-tuan, ini bukan setakat macam Pak Mantelo punya kerja. Ini pun ada skamer-skamer macam ni. Jadi pengalaman tersebut, bila tengok duit tu membiak, beranak banyak, jadi bertambah yakin. Pelanggan ni, mangsa ni akan bertambah yakin, dan dia akan gandakan lagi. Daripada RM1,000 letaklah RM5,000, kemudian buka tengok ada RM10,000, tambah lagi RM10,000, sampailah akhirnya terpedaya. Ada kala diperam arang, batu bata, kunyit dan sebagainya. Jadi benda ni diletak dalam tempayan, dan bila sampai satu masa, bila keluar, dia kata dalam tempoh tertentu akan jadi emas. Jadi kaedah ni juga dilakukan oleh Tok Siap Scammer. Ni ada berlaku di Sungai Isap juga. Tok Siap Scammer, tuan-tuan tak tahu kat sini berlaku. Ada satu kes ini diceritakan oleh rakan saya di UMP. Dia kata baru ni heboh saya tak silap Sungai Isap Sungai Isap. Ada seorang di sebuah masjid, ada orang ni baru datang. Dia macam orang baru pindah, orang tak kenal dia, tapi dia suara dia sedap. Bila Bilal tak ada, dia pun sukarela jadi muazzin. Mula dia buat kerja-kerja biasa macam Tok Siap, tapi bila Tok Bilal tak ada, dia azan. Jadi suara dia memang sedap. Memang sebulan 2 bulan dia meneruskan kerja-kerja macam tu. Jadi orang masjid tengok bagus orang ni, sukarela buat kerja, suara sedap. Maka sampai bertempoh, saya ingat tak silap saya 3-4 bulan lepas tu, dia bagi tahu pada pengurusi masjid dia tak akan hadir ke masjid ni lah seminggu, sebab dia ada urusan bisnes perabot. Jadi dia kata dia ada buat perabot, bisnes perabot. Kalau ustaz-ustaz kawan-kawan rasa nak melabur, bolehlah melabur 500, saya akan bagi profit sekali ganda. Jadi ada yang percaya. Kemudian dia sendiri sewakan satu bangunan dekat Sungai Isap tu, dia renovate pejabat tu jadi bangunan tu jadi pejabat dia. Jadi orang masjid pergi tengok, confident lah sebab cantik pejabat dia tu. Nampak memang ada kerani, ada staff semua kan. Kemudian lepas bulan dia balik, lepas seminggu balik kerja, buat macam biasa. Jadi Tok Siap kadang-kadang azan. Tak lama 2-3 bulan lepas tu, dia beritahu balik, pengurusi kata kali ni saya pergi lama sikit kot, dalam 2 minggu saya ada projek lain pula. Kali ni projek saya lebih besar, dan kalau ada jemaah yang nak melabur, saya alu-alukan. Jadi keluarlah, ada yang melabur daripada dulu 500 naik 1000, sebab tengok Tok Siap tadi dah bagi profit yang lebih hasil perniagaan. Lepas 2 minggu balik, berganda lagi dia bagi. Daripada orang bagi 1,000-2,000, dia bagi balik untung tu berlipat kali ganda. Tak lama lepas tu 2-3 bulan datang, dia pun kata, bagi tahu lagi pengurusi, minggu ni bulan ni saya kena keluar lagi lebih kurang 2 minggu. Jadi kalau ada nak melabur, projek ni lebih besar.
melibatkan ratus-ratus ribu. Jadi kalau siapa nak melabur, silakan. Ada seorang staff UMP kan, melabur duit yang dia dapat hampir berapa, saya ingat 200 ribu. Ni dia beritahu pada saya lah, oleh kawan saya tu, hampir ratus-ratus ribu juga melabur, sebab confident tengok dia punya tu, dan orangnya baik. Lepas minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu tak ada dah. Dan orang pergi ke pejabat dia dekat orang hisap, tengok tak ada dah pejabat tu. Bila ingat dia seorang ni, rupanya bila siasat ahli masjid ramai yang melabur dengan dia tadi, berjuta-juta, bukan dia seorang. Jadi dalam masa 6 bulan dia punya modus operandi, 6-7 bulan tu dia dapat berjuta hasil penipuan. Jadi itu kena hati-hatilah. Ada jenis scammer guna apa, tipu kita dengan cara psikologi. Ada yang guna benda-benda berkaitan ilmu hitam. Okey, lain pada itu ialah penipuan puja hajat dilakukan oleh orang yang berketerampilan alim dan mendakwa mempunyai hubungan baik dengan wali Allah. Ni tuan-tuan kena hati-hatilah. Kalau ada orang-orang yang mendakwa dia ada kenalan wali Allah, kalau ada hajat maka dia boleh tolong. Seperti contoh kaedah sembahyang hajat dan puja hajat. Puja hajat ialah sembahyang hajat dan doa yang khusus yang dilakukan oleh sekumpulan wali Allah yang ramai di alam ghaib untuk menyedut duit dan emas. Kosnya sampai berbelas ribu ringgit. Kes ni berlaku di Kelantan ni. Ini guru saya cerita berlaku di Kelantan. Apabila duit dan emas tak juga menjelma lepas dipuja hajat, itu tanda bahawa puja hajat masih tak cukup dan perlu dibuat terus menerus. Maka kosnya perlu ditambah dan setiap peserta mestilah membetulkan niat, jangan ada yang tamak. Ni modus operandi macam itulah. Saya sendiri pernah tengok orang tarik duit masa saya tingkatan 5. Saya ikut ada seorang pakcik dekat Dungun. Dia kata malam tu nak pergi tarik duit. So apa yang dia bawa ialah plastik sampah 2. Plastik sampah hitam tu lah 2, sejadah, letak atas sejadah. Kemudian dia dah wirid dia, buat wirid semua tu, plastik sampah tu yang asal-asalnya tak ada apa, kosong, tiba-tiba naik. Naik penuh. Saya kata apa benda dalam tu. Lepas habis majlis tu buka, tengok ada duit 50 penuh. Duit 50 dalam tu. Okey, tak apa, dia kata yang ketua ni kata tak apa, kita tak selesai lagi, kita tutup dulu. Duduk lagi nak tarik lagi ni. Tarik. Masa tengah wirid tu bunyi krok macam bunyi benda kisar. Macam sesuatu dikisar, macam blender. Tu. Dia kata kenapa Tu kan yang jadi ketua ni buka. Tengok duit tu dah kisar, halus-halus tadi. Jadi dia kata ada kalangan kita ni yang hati dah tamak, tak ikhlas. Ada yang rasa nak banyak bahagian dia. Jadi dia tu sebab tu yang kita puja ni tahu niat kita dah serong, maka semua dia tak bagi belaka. Jadi melepaslah malam tu. Tapi tengok memang kita bawa balik duit kisar tu. Memang bawa balik tengok tak. Memang betul-betul kisar, memang duit betul. Jadi kita pun pelik juga macam mana duit tu boleh ada. Baik tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, sebenarnya kisah orang boleh tarik duit, boleh tengok duit di alam gaib ni sebenarnya telah berlaku pada zaman Nabi Musa. Kisah Nabi Musa, kalau tuan-tuan ingat dalam soal Kahfi ayat 77 ketika Nabi Musa AS nak tanya Allah Ta'ala boleh tak nak belajar ilmu laduni daripada Nabi Khidir, maka Allah bagi panduan kamu pergilah sekian tempat, akan jumpa seorang hamba-Ku yang soleh, lalu ikutlah. Bila dia ikut ni ada 3 peristiwa sebenarnya. Saya ringkaskan, saya ambil peristiwa ketiga je, iaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fantalaqa hatta iza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah qala law syi'ta lattakhazta 'alaihi ajra. Kemudian keduanya iaitu Musa dan Khidir berjalan lagi, sehingga apabila mereka sampai kepada penduduk sebuah bandar, mereka minta makan kepada orang-orang di bandar itu. Lalu orang-orang di bandar itu enggan menjamu mereka. Kemudian mereka dapati di situ ada sebuah tembok dinding yang hendak runtuh. Lalu dia membinanya. Nabi Musa berkata, jika engkau mahu, tentulah engkau berhak mengambil upah mengenainya. Tuan-tuan, kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni, Nabi Musa nak belajar ilmu laduni yang Allah kurniakan terus secara direct kepada Nabi Khidir. Tapi syarat yang Nabi Khidir bagi ialah, kamu nak ikut aku boleh, tapi jangan tanya apa-apa, jangan soal apa-apa tentang apa yang aku buat.
Jadi peristiwa pertama ialah Nabi Khidir buat lubang pada kapal, Nabi Musa tegur. Peristiwa kedua, Nabi Khidir bunuh seorang budak, Nabi Musa tegur. Dua-dua peristiwa ni Nabi Khidir masih bersabar, masih boleh benarkan Nabi Musa ikut dia. Nabi Khidir kata tak apa, ikut lagi. Sampai kali ketiga, iaitu peristiwa ni, bila mereka ni sampai satu kawasan dan mereka nampak dinding dinding rumah tu nak runtuh, satu dinding nak runtuh, maka Nabi Khidir kata, wahai Musa, mari kita bina balik dinding ni. Mereka bina dah siap. Nabi Khidir kata, jomlah kita balik jalan lagi. Nabi Musa terkejut, dia kata, wahai Khidir, kita dah penat, dah letih datang kampung ni. Orang kampung ni tak nak pun jamu kita, tak nak bagi pun kita minum. Lepas tu kita buat bangunan ini, siap-siap kita tak ambil upah. Maka macam mana, apa sebenarnya yang berlaku ni? Maka dalam bab ini Nabi Khidir kata, haza firaqu baini wa bainik. Ini adalah detik perpisahan antara aku dengan kau tak boleh ikut lagi aku dalam perjalanan ni. Sebab apa? Ulama kata, Nabi Khidir kata apa? Nabi Khidir kata apa? Di sebalik dinding yang kita bina ini, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Di sebalik dinding ni ada harta di bawah tanahnya. Dinding ini fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Rumah dinding yang nak runtuh ni adalah kepunyaan dua orang anak yatim. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah dinding tu ada harta yang ditinggalkan oleh bapanya. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ayah kepada dua anak yatim ni seorang yang soleh. Jadi Nabi Khidir nampak harta tu dalam tanah yang nak tertindih tu. Maknanya orang yang, kalau Nabi Khidir seorang Nabi, Allah bagi dia ilmu laduni, kasyaf, sehingga nampak harta yang nak tertimbus tu. Tapi masih Nabi Khidir tak cerita pada Nabi Musa. Tak cerita pun Nabi Musa kat sebelah ni, aku sebenarnya nampak harta. Tapi yang kita lihat sekarang ni, ramai orang ditarik duit, dia tarik barang-barang lama, dia tarik emas, dia cerita kat orang, dia nampak. Sebab itu kalau tuan-tuan nak tahu orang tu betul atau tidak nampak duit harta karun yang tersembunyi itu, kalau nak tahu betul atau tidak, kalau dia buat diam-diam seorang-seorang, ya, itu betul. Tapi kalau dia cerita kat orang, dia cerita kat Haji ni, cerita satu, kalau boleh dalam FB tu cerita, dia ni nampak harta tu, nampak duit ni, itu adalah tanda-tanda kasyaf yang batil ataupun penampakan yang batil. Boleh jadi syaitan telah menipu daya sehingga dia nampak. Dan dalam bab ni pun ulama kata apa? Dalam bab ini, orang yang nampak harta, orang yang dikasyafkan oleh Allah Ta'ala, kalau dia gunakan kasyaf itu, kelebihan itu untuk tujuan dunia, nak ambil upah, ni ditanya kan, lau syi'ta latakhazta alaihi ajra. Wahai Khidir, kalau boleh, kalau nak, kita boleh ambil je upah. Jadi bila ulama kata, bila Nabi Musa minta upah hasil daripada kelebihan yang ada pada Nabi Khidir ni, maka Nabi Khidir kata, kau tak boleh ikut dah aku lepas ni. Jadi sebab tu tuan-tuan, kalau kita lihat orang yang tarik duit, tarik harta karun ini, dia jenis nak ambil sesuatu manfaat dunia, maka ketahuilah itu adalah satu keluar biasaan yang mana berbentuk istidraj. Dia bukannya laduni tapi istidraj, yang biasanya dalam bentuk tipu daya syaitan. Lain daripada itu tuan-tuan, saya pernah sekali ada orang ajar saya cara nak buat duit. Tuan-tuan nak belajar, nak buat emas, bukan nak buat duit, nak buat emas. Dia kata apa? Ambil tembaga, bakar dan titikkan satu titis darah daripada babi. Dia adalah bacaan dia kan. Dia baca dia bakar emas sampai dia cair, ambil darah babi, baca ayat ni, masukkan darah babi tu dalam tembaga tu, nescaya tembaga tu tak, bila dia masak dia akan bertukar jadi emas.
Saya kata pelik betul. Ni orang tua betul. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke Pulau Serai dekat Dungun, sebelum sampai Pulau Serai tu ada hospital baru Dungun tu, ada bukit belakang tu. Dia ajar orang tua dekat dalam hutan tu ajar ilmu sesat tu tuan. Kalau ada orang ajar benda-benda pelik tu janganlah amalkan walaupun nampak macam bagus sebab apa? Syaitan menjanjikan kepada kita kefakiran. Kita selalu rasa tak cukup, tak ni, sebab syaitan yang menjanjikan demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan itu menjanjikan maknanya menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan kepapaan. Kita selalu rasa takut je sedekah dengan jadi miskin, bagi duit kepada orang jadi papa kedana, sedangkan Allah menyuruh kamu, syaitan menyuruh kamu melakukan perbuatan yang keji, terlibat dalam kecurian, tarik duit termasuklah tarik duit dan sebagainya, sedangkan Allah menjanjikan kamu dengan keampunan daripadanya dengan kelebihan kurniaan, dan sesungguhnya Allah Maha luas limpah rahmatnya lagi sentiasa meliputi pengetahuannya. Baik tuan-tuan yang saya hormati sekalian, sebenarnya tentang sedut duit ini, daripada kisah-kisah yang saya temui dan melalui pembacaan saya serta pengalaman berdepan dengan orang-orang macam ni, sedut duit ini dia ada beberapa jenis. Antaranya ialah bentuk penipuan, scammer. Yang kedua boleh jadi menggunakan sihir khayalan atau pukau, dan yang ketiga boleh jadi betul-betul. Kalau tuan-tuan tengok sekarang ni ada beberapa kursus-kursus, dia panggil apa, kursus buat ibu duit ke apa, kursus jana kewangan, kursus apa tu, minda bawah sedar. Saya lupa nak bawa satu gambar. Ada seorang peserta kursus tu, dia pergi kursus, saya tak boleh mention lah nama kursus nanti tuan-tuan tahulah kan ada live ni kan. Nanti tak ada lah yang tak buah hati Baik, kursus tu dia ambil duit 50, dia tulis pada duit tu. Saya ada simpan gambar tu tapi tak letak dalam slide ni. Dia tulis kat duit tu, aku adalah ibu duit, aku akan datang kalau kamu panggil aku. Duit 50 penuh diconteng atas tu. Itu dibuat oleh master atau coach dalam kursus tu. Jadi dia kata duit ini dia tulis tu penuh kemudian lipat-lipat letak dalam wallet, dan duit ini, ibu duit ini akan panggil duit 50 supaya sentiasa masuk dalam poket yang memakai ni. Itu berlaku kemudian saya tanyalah dia punya follower ni. Rupa-rupanya strategi yang mereka gunakan ialah gini mereka akan iklankan satu seminar penjanaan kewangan secara mudah, tarik duit secara mudah, pukau duit secara mudah. Dia akan buka lebih kurang 500 seat 500 tempat duduk dia offer, dan setiap 500 ni, setiap satu seat ni dijual RM50 buat dekat hotel. Jadi ramai akan ikut. Dalam 500 orang yang join ini dah ada 100 orang dia. 400 ni orang betul-betul pelanggan yang baru. 100 orang dia akan tugaskan dia punya manager ni akan tugaskan 30 peserta dia ni duduk kat depan, 20 peserta dekat tengah, 20 peserta lagi kat belakang, dah berapa? 70, 15 kat tepi, 15 kat tepi kiri kanan. Okey, bila dia berceramah dan dia akan offerkan, lepas habis ceramah dia tentang cara nak buat duit ni kan, dia akan offer, dia kata selepas ni kita akan buat khusus level kedua. Ni level 1, level 2. Level 2 ni saya tak buka ramai, saya buka hanya untuk 100 orang saja. Kalau sekarang ni ada 500, saya buka untuk 100 orang saja dan terhad. Bayaran untuk khusus kali kedua, level kedua ni up sikit, 500, 800 macam tu. Jadi siapa yang nak join sila angkat tangan. Orang biasa bila dia tak ada apa-apa respon, tapi yang dia dah upah ni 30 orang depan, 20 orang tengah, 20 belakang, 15 kiri, ini yang akan cepat-cepat angkat tangan. Kami nak. Jadi orang biasa, pelanggan biasa tengok,
bagus je, ramai nak. Jadi sebelum orang lain dapat grab peluang ni, kami nak juga. Lalu mereka pun angkat tangan nak join sekali. Lalu okey, siapa nak sila bagi nama sekarang ataupun scan QR code ni, daftar terus. Jadi dalam ramai-ramai tu akan ada yang kena macam tu. So itu strategi dia. Daripada 100 orang ni, bila dibuat kursus lain kali, dia akan tempatkan lagi 20 orang daripada kalangan mereka, 30 orang daripada kalangan mereka. So mereka akan buat lagi dan dia akan umumkan lagi. Dan 100 orang ni kami akan buat level ketiga. Level ketiga ni biasanya 5,000 dia punya yuran. Buat lagi. Saya pernah join sampai level kedua saja. Sebab level ketiga tak lepas. Dia orang tahu dah saya ni pengkaji, penyelidik daripada JAKIM. Masa tu saya buat kajian tentang penggunaan hipnosis dalam latihan minda bawah sedar. Jadi level 3 tak dapat. Level 3 tak ramai, 50 orang saja. 50-40 orang paket advance. 5,000 charge dia. Jadi biasa paket ketiga ni dah advance. Kemudian ada lagi, dia akan ada grandmaster semua tu. Dan saya difahamkan ada salah seorang ni, dia punya follower dia ada 7 orang yang dia jaga betul-betul. Bayaran setiap bulan dia akan bayar ratusan ribu. Tapi bagusnya coach ni, dia merupakan networking, dia mewujudkan networking. So contohnya orang ni pandai buat sate, orang ni pandai bela, ini ada bela ayam, ini buat dedak, ini dia akan connectkan marketing tu, pemasaran tu. Jadi mereka akan saling bantu-membantu. Itu cara dia cari usahawan-usahawan. Cuma orang yang mula-mula pergi ni, yang 500 orang, 100 orang ni banyakkan terkena kaedah-kaedah yang berbentuk dipanggil manipulatif. Dia manipulasikan keinginan kita nak cepat kaya, kadang-kadang kedaifan kita, kejahilan kita dalam ilmu-ilmu sebegini dia akan gunakan. Yang kedua dalam bentuk sihir khayalan. Ada betul-betul kawan saya ada seorang tu, dia dapat panggilan telefon. Dia dapat panggilan telefon ni bukan pasal tarik duit tapi pasal scam. Dia dapat panggilan telefon. Dia gini tuan-tuan, bila orang nak scam kita ni dan guna pukau, dia ada dua bentuk. Sama ada satu disebut persuasif, yang kedua manipulatif. Kalau persuasif ni dia pujuk kita, dia ada protokol dia. Satu lepas step satu kita follow, step kedua dia akan terus. Kalau kita follow sampai step-step tertentu, kita akan dah termasuk umpan dia. Dah makan umpan dia. Kalau manipulatif ni dia menguasai minda kita. Contoh menguasai minda macam mana? Dia bagi, dia kata kami daripada pihak berkuasa polis, anda ada kes mahkamah. Jadi kalau nak rujuk, cuba call nombor sekian. Dia akan bagi dokumen-dokumen yang kita nampak memang asli. Kawan saya ni dia kena macam mana? Orang tu call je, orang tu cakap cuba tekan nombor 2. Diikut. Bila diikut, ini dipanggil manipulatif. Terus benda tu seolah-olah macam menjerat dia. Dia kata dia masa tu dia pegang telefon, orang tu cakap, okey boleh tak cik pergi ke bank sekarang? Dia start enjin kereta sambil bawa kereta sambil cakap telefon. Sampai dekat bank dia beratur, dekat bank BSN, ATM. Beratur sampai giliran dia masukkan nombor. Dia tak letak telefon ni. Rumah dia kat Gom Badak, dia pergi lebih kurang dalam 5 km ATM tu daripada rumah dia. Dia tak letak telefon, dia kata. Dia masukkan nombor tu, tiba-tiba masa dia nak tekan nombor terakhir, nombor akaun scammer ni, nak tekan enter, tiba-tiba screen ATM tu blackout, gelap. Dia macam kenapa blackout? Masa tu baru dia macam tersedar, dia kata kenapa aku nak bagi orang ni duit? Itu jenis manipulatif. Dia kata boleh jadi dia kena pukau sebab dia tak sedar langsung. Dia bawa kereta tu macam separuh khayal. Kemudian duduk depan ATM pun dia tak tahu dia berapa orang yang ada kat dia. Tapi bila dia sedar tu, dia tengok dekat belakang penuh orang tunggu, beratur untuk ni. Jadi dia pun bagi orang lain guna ATM. Scammer tu call lagi, cik boleh tak? Barulah dia cakap, dia kata saya kenapa saya nak bagi duit kat awak, saya tak kenal awak. Itu maknanya penggunaan pukau dalam scam. Yang kedua yang saya pernah lihat ialah kawan saya juga, isteri
isteri dia ni sampai satu tahap bahayanya dia punya guna pukau ni sampai dia tak kenal anak dia. Dia dapat je call tu, scammer tu cakap kamu ada kes polis di Perak sekian tarikh, kemudian sila pastikan tak ada orang di sekeliling. Anak dia nak datang, dia boleh tendang anak dia keluar daripada pintu, dia kunci pintu, tutup semua, dia duduk dalam bilik. Dan anak dia call suami dia dekat kedai makan tu, cepat-cepat balik, suruh buka pintu. Bila buka je pintu, dia tengok handphone tu, isteri dia tengah masuk password nombor akaun suami dia. Nombor last nak masuk ni. Sempat dia rampas, dia tengok, dia kata kenapa nak bagi. Barulah dia macam terkejut. Jadi dia kata selamat, sebab saya jumpa dia minggu lepas dekat Terengganu. Dia kata selamat, duit dia 30,000 dalam bank. Kalau tidak memang habis scammer. Jadi bila ada orang tanya saya, adakah scammer ni betul-betul digunakan psikologi atau guna pukau? Saya kata dua-dua ada. Ada yang jenis mahir, dia cakap je, terutama perempuan, kalau dia cakap je dia kata saya daripada PDRM, sila tekan nombor sekian. Bila orang tu follow je, dia nampak ada protokol, orang akan ikut, dan orang ni kita boleh makan. Tapi kalau orang call je, dia kata saya daripada PDRM, kalau kita break the protokol, kita kata apa, biasanya polis tak call saya. Biasa orang scammer tahu orang ni susah untuk dikuasai. Jadi sebab tu tuan-tuan, jangan tuan-tuan kalau ada dapat panggilan apa-apa, kalau tuan-tuan ikut arahan dia, memang tuan-tuan sampai satu masa, kalau ialah kita nak main-mainkan dia boleh, tapi ada sampai satu masa dia boleh manipulatif kita punya minda, kita akan terjebak tanpa kita sedar. Itu kena hati-hatilah, sebab saya pun sendiri saya suka mainkan dia orang. Saya kata saya ni dah tak ada dalam dunia, kenapa call saya? Ada, tapi saya dinasihatkan supaya jaga-jaga, sebab ada yang gunakan pukau, dipanggil apa, sihru ashabil auham wan nufusil qawiyah, sihir kekuatan jiwa. Dia tak gunakan jin, tapi dia guna kekuatan jiwa. Dia latih supaya boleh kuasai jiwa kita. Latihan macam mana tuan-tuan? Gelas isi air penuh, tuan-tuan kena latih tiap-tiap hari. Pegang ni, gelas ni air penuh ni 5 jam setiap hari. Jangan bagi tumpah. Kalau tuan pecik sikit je, batal. Buat semula 5 jam tiap-tiap hari. Sampai satu masa tuan-tuan boleh fokus, tak jatuh, air tak tumpah. Tuan-tuan kena latih dah keadaan mata tertutup. Mata tertutup, itu dipanggil melatih kekuatan jiwa. Ini dalam kitab Ibn Khaldun, kitab Al-Muqaddimah, disebut ada jenis sihir dipanggil sihru ashabil auham wan nufusil qawiyah. Dia boleh kuasai jiwa kita sebab jiwa dia sangat kuat. Tak tahulah macam mana cara dia. Dan ada yang ketiga, ada jenis sedut duit ni yang betul-betul. Cuma tuan-tuan, dalam bab sedut duit ni, tuan-tuan kena tahu ada satu perkara, bila orang tanya, bila ada orang dia kata dia betul-betul boleh tarik duit, maka soalan-soalan ni tuan-tuan tanya pada dia. Yang pertama, duit siapa yang ditarik? Duit siapa? Sebab dia kata, kadang-kadang mereka kata ini duit daripada alam gaib, daripada alam jin. Jadi kita tanya terus, jika alam gaib, jin pakai duit ke? Tuan-tuan boleh tanya orang yang pernah masuk alam gaib, alam jin, dia orang tak pakai duit ringgit macam kita. Kita pun dengan negara paling dekat, negara Singapura, currency mata wang kita lain-lain. Kita ringgit Malaysia, currency Singapura dolar Singapura. Thailand pakai baht. Itu alam zahir pun currency berbeza, apatah lagi dengan alam di alam satu lagi. Yang kedua, ada setengah bukan scammer, penarik duit ni, dia kata apa, dia kata dia yang ditarik ini duit ialah duit judi, duit judi, dari syarikat-syarikat judi, duit zakat, orang tak bayar zakat, duit faedah bank. Jadi kalau mereka kata demikian, maka kita tanya, jika duit itu duit judi atau duit orang tak bayar zakat, ada duit atau duit faedah bank, adakah kita pihak yang layak menerima? Tuan-tuan nak ke duit judi? Sebab saya pernah jumpa, dia kata kita tarik duit daripada genting yang dia orang simpan dekat gudang bawah tanah dekat genting. Jadi kalau duit judi boleh ke kita ambil? Ataupun ada yang kata ni kita ambil duit ni, duit orang tak bayar zakat ni, duit haram pada mereka. Jadi kalau kita ambil, adakah kita asnaf? Kalau kita asnaf layaklah, tapi masalahnya tak macam tu. Banyak pula tu ambil, bukan sikit-sikit.
Atau duit faedah bank. Kalau duit faedah bank pun masih juga tak halal untuk kita gunakan, maka kita tak layak menerima. Dan yang ketiga, kalau betul lah tarik duit itu dibenarkan, kenapa dilakukan secara sembunyi? Yang saya ingat tingkatan 5 dulu masa saya follow tu, dia orang buat dekat gelap, tutup lampu, ampas jadah, letak plastik hitam, tutup lampu. Tengah-tengah malam pula tu duduk diam mereka wirid. Kenapa buat dekat gelap? Jadi itu sebenarnya biasanya bila disebut amrun khafiyun ni biasa melibatkan ilmu sihir. Amrun khafiyun ni ialah sesuatu yang tersembunyi, amalan yang dilakukan tersembunyi yang melibatkan penggunaan jin dan syaitan, itu adalah sihir. Jadi sebenarnya bab tarik duit ni kebanyakannya adalah penipuan, dan boleh jadi sihir khayalan, dan boleh jadi juga betul-betul jadi, tapi kita masih tidak layak menerima duit-duit yang ditarik itu. Dan yang akhir sekali ialah selain daripada tarik duit, ada juga mereka yang gunakan khidmat seperti puja nombor ekor untuk dapatkan duit. Saya masa di Selangor itu pernah dipanggil untuk memberi keterangan dalam mahkamah tentang ada satu kumpulan di Selangor ni, dia dekat Banting, dia tarik duit dan dia puja nombor ekor. Jadi dalam bab ini sebenarnya kerajaan telah ada satu undang-undang yang mana amalan pemujaan salah tidak boleh dilakukan, dan 9 orang yang terlibat dalam puja nombor ekor, tarik duit itu telah ditangkap. Di Pahang ni belum ada setakat ni, tapi kalau ada, tuan-tuan boleh lapor lah, boleh beritahu, dan kita akan minta supaya Jabatan Agama Islam buat serbuan. Cuma masalah di Selangor itu ialah mereka penguatkuasa tersilap dari sudut barang-barang keterangan semua dah settle, tapi tersilapnya ialah sepatutnya bila pemujaan salah, barang-barang tu pemujaan tu ditangkap ketika berlaku pemujaan. Masalah sekarang ni, mereka yang duduk ngangkung ni, dia orang tak puja lagi, dia duduk tunggu bulan mengambang. Jadi penguatkuasa dah tangkap dah. Bila tangkap, amalan pemujaan tak ada, kes buang. Dia sepatutnya kena tunggu mereka bermuja, barulah tangkap, barulah kita boleh charge di bawah kesalahan pemujaan salah. Jadi setakat itu sajalah, dah masuk waktu isyak. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan dapat memberi manfaat. Kita jauhilah daripada sebarang kegiatan tarik duit, tarik emas, tarik barang lama dari melalui grup-grup yang tidak bertanggungjawab ini. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.